TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi anda masih lagi bersama dengan saya untuk subjek biologi pecutan akhir. Jadi kali ini apa pula subjek kita? Kali ini kita nak subjek pecutan akhir untuk subjek perniagaan. Inilah dia untuk pelajar-pelajar yang mengambil subjek perniagaan. Tapi sebelum kita mulakan latih to be, macam biasa, kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi guys, please peka dengan keadaan sekeliling anda. Jangan terlalu leka. Sebab apa? Kita kalau nak pergi ke tempat kawasan-kawasan terbuka, kita kena patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa. Sentiasa jaga kebersihan diri, cuci tangan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Ya, dan elakkan untuk bercakap dalam jarak yang dekat. Alright? Baiklah, jadi kita nak fokus pada subjek kita pada hari ini untuk pelajar-pelajar calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan bagi subjek perniagaan. Tapi kita akan bersama dengan guru jemputan kita. Kita nak tahu juga siapa guru jemputan kita pada hari ini untuk subjek perniagaan. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itu dia Cikgu. Assalamualaikum Cikgu Hamzi. Waalaikumsalam Afiq. Baik Cikgu, selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Jadi Cikgu dah bersedia ke untuk melakukan latih to be pecutan akhir ni? Last minute kita nak sentuh satu persatu tapi dalam masa yang sangat last minute secepat mungkin Cikgu. Ada kata-kata semangat tak buat mereka semua calon-calon SPM? Baiklah, terima kasih Afiq. Jadi hari ini memang saya datang memang semata-mata untuk pecutan. Jadi pecutan tu agak laju. Jadi para pelajar semua perlu fokus untuk kita belajar perniagaan kerana tinggal 2 hari saja lagi untuk kita selesaikan mata pelajaran perniagaan yang masing-masing dah belajar lebih dari 2 tahun pun subjek ini di sekolah. Ya, baiklah. Jadi Cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu, jom kita pergi ke meja sebelah sana terlebih dahulu. Baik, Fik. Untuk mematuhi SOP menggunakan hand sanitizer. Silakan Cikgu. Okey. Alright. Baiklah, jadi sekarang kita nak memperkenalkan pelajar-pelajar daripada SMK Raja Jumaat Port Dickson. Inilah dia murid-murid yang akan bersama dengan kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum. Semua sudah breakfast, dah sarapan? Buka mic. Okey, itu dia. Okey, cuba perkenalkan diri seorang demi seorang. Kita ada siapa ni? Okey, Gan Yik Lei. Kita Atas. ada. Oh, Cikgu dah boleh buka kita boleh buka mas, Silakan. saya buka mas ni, saya simpan sendiri dalam poket saya. Boleh. Saya pun sama juga sebab saya pun pakai blazer. Silakan. Seorang demi seorang. Okey, Siapa? perkenalkan diri para pelajar sekalian. Mula dengan Gan Yik Lei. Okey, Gan, silakan. Nama saya Gan Yik Lei dari SMK Raja Jumaat. Okey, seterusnya. Seterusnya Nurin. Oh, tak dengar. Mana mic? Tak dengar, Nurin? Oh, tak dengar. Alamak, Nurin. Oh, tak dengar suara Nurin. Okey, tak apa. Kita next dulu. Kepada next, siapa nama ni, Cikgu? Yusaira? Yusaira. Yusaira. Okey, Yusaira, perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Yusaira. Dia mesti tak dengar ni. Okey, pun masih tak dengar juga. Okey, next. Jan. Hugh Jan Han. Nama saya Hugh Jan Han dari sekolah SMK Raja Jumaat. Okey, next. Nurul Syahada. Nur. Nama saya Nur Sabrina daripada SMK. Lain. Ni mesti pakai mak punya ni. Pakai mak punya ni. Pakai akaun mak. Okey, baik. Jadi seterusnya. Lim.
Salam sejahtera, nama saya Lim Ming Han dari SNK Raja Jumaat. Okey, baiklah. Jadi inilah dia ke-6 pelajar yang akan bersama dengan kita di studio untuk membuat pecutan akhir bagi subjek perniagaan. Okey, jadi sebelum itu kita nak tahu juga pandangan calon tentang subjek perniagaan ini, dan kepada pelajar-pelajar di rumah sana, bolehlah membuat persediaan. Mungkin nak sediakan alat tulis, buku nota ke. Kita akan saksikan dulu VT tentang pandangan calon mengenai subjek ini dan kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Nur Effendi. Saya merupakan calon subjek perniagaan SPM 2020. Bagi saya, subjek perniagaan ini agak mudah kerana ia sangat berkait rapat dengan kehidupan. Untuk mendapatkan A, kita perlulah skor pada kertas 1 untuk mendapatkan 32 markah ke atas. Manakala kertas 2 pula, kita cuba melakukan yang terbaik untuk bahagian A dan C kerana ia merupakan lubuk markah. All the best semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hamzi untuk subjek perniagaan. Jadi silakan Cikgu, tanpa buang masa kita mulakan. Okey, saya teruskan untuk perniagaan pecutan hari ini. So tengok kata-kata saya ini, it's not too late to strive for the best. Jadi pada saya pelajar-pelajar dah ada gap yang terlampau lama daripada kertas terakhir mungkin yang ada agama dan moral dan ada juga yang terlibat dengan matematik tambahan. Jadi gap masa yang lama ni kita gunakan sebaik mungkin untuk hari ini dan seterusnya boleh jawab pada 16 hari bulan nanti. Okay, jadi saya teruskan untuk ingatkan kepada para pelajar semua, semua pelajar pastikan anda dah baca semua 11 topik yang terdapat dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. 11 topik ini sepatutnya kamu dah faham konsep yang ada dalamnya. Jadi apabila kamu dah tahu semua ini, kamu akan rasa lebih mudah untuk jawab soalan kertas 1 dan kertas 2. Jadi kalau rasa masih ada lagi topik yang belum kamu kuasai, selak buku bermula hari ini. Masih sempat lagi. Hari ini, besok dan pagi Selasa nanti. Masih boleh sempat lagi. Okay, jadi first kali kita akan pergi kepada latih to be untuk kertas 1. Kertas 1 ni bagi saya sangat penting. Sebab apa? Jawapan telah disediakan. Cuma calon perlu pilih mana yang tepat. Betul Fiq kan? Ya, betul. Jadi soal objektif ni, kita cuba skor untuk 30 ke atas, calon akan rasa puas hati dan akan membantu untuk dapat grade yang lebih baik. Okay, jadi soalan pertama, apakah kaedah yang digunakan oleh kerajaan bagi melaksanakan dasar pemberian subsidi? Okay, saya nak tanya pelajar saya, siapa yang nak jawab soalan ni? Okay, siapa nak jawab? Siapa? Kita bagi Sabrina. Sabrina. Oh. Okey. Sabrina, apa jawapan kamu? Jawapan saya D. D, jualan pada harga bawah kos. Apa yang kamu faham tentang subsidi? Subsidi adalah harga barang yang dirancang pada rakyat pada harga bawah kos. Contoh barang? Tepung dengan gula. Oh, contoh tepung dengan gula, barang subsidi. Okey, jadi kerajaan membantu rakyat dan kita boleh buat jualan pada harga bawah kos. Ini contoh soalan senang yang pelajar memang tak sepatutnya salah. Jadi tolong hati-hati bagi soalan yang senang supaya kita tak menyesal bila keluar Dewan Peperiksaan tu nanti. Ya, betul. Okey, jadi kita teruskan untuk soalan yang kedua. Boleh, Cikgu. Okey, apakah bentuk pelepasan cukai yang diberikan kepada syarikat pengeluaran berasaskan bahan mentah tempatan? Kalau ikut ni soalan ni, soalan yang famous lah. Cuma kita tak tahu mana satu soalan yang akan keluar pada tahun ni lah. Betul. Okey. Siapa boleh jawab soalan ni? Yusairah boleh? Yusairah. Boleh, Cikgu. Okey, Yusairah, kalau kamu jawab, apa jawapan kamu? Jawapan saya C, Cikgu. Allowance cukai pelaburan. Kenapa kamu pilih C? Sebab saya dah hafal, Cikgu. Ui, bagusnya. Dah hafal skrip ke dah hafal semua topik-topik ni? Dah hafal dia punya
pelepasan cukai tu. Okey, Okey, baik. bagus Yusara. Betul, tepat sekali. Sebab allowance cukai, C jawapan ni tadi kan? Okey, yes. allowance cukai pelaburan tu memang dia punya fakta dia ialah berasaskan bahan mentah tempatan. Okey. Jadi untuk soalan ni, dia sebenarnya soalan aras rendah tapi dia jadi sukar apabila pelajar tak hafal. Dia tak tahu poin-poin yang terlibat. Jadi untuk kertas 1 ke kertas 2, saya ingatkan pelajar untuk tahu setiap poin dalam pelepasan cukai ni, apakah poin yang kita boleh tulis dan ingat. Ya, Jadi, baik. tahniah, saya harap bukan saja Yusairah, semua pelajar saya dan termasuk penonton di rumah dah kuasai tajuk ni dengan baik. InsyaAllah. Okey. Baik. Okey, terus Kita soalan pindah ke yang soalan ketiga. seterusnya. Okey, ini soalan ada gambar sikitlah. Okey, Afiq boleh bacakan soalan saya? Boleh. Gambar berikut berkaitan dengan salah satu sumber pembiayaan. Antara berikut, yang manakah menjelaskan sumber pembiayaan tersebut? Okey, saya tak naklah tanya Afiq dulu sumber pembiayaan apa. Kan nanti Afiq jawab lain pula kan? Pembiayaan lain nanti. Jadi Afiq rasa nak tanya siapa soalan ni? Okey, kali ni saya nak tanya Gan lah. Kita cuba tanya Gan. Gan. Oh, pelajar okey. bangsa Cina. Gan Yi Le. Apa jawapan anda? Jawapan saya 1 dan 3, bos. Apa? B. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Okey, sebelum kamu bagi jawapan tu saya nak tanya, ini sumber pembiayaan apa? Yang ni sumber pembiayaan pajakan. Oh, pajakan. Betul. Bagus, Gan. Bagus. Dia jawab pajakan. Konsep yang dijawab satu ialah pengecualian atas kos penyelenggaraan. Syarikat yang bagi pinjam mesin fotostat ni dia akan selenggara. Yang ketiga, penggunaan aset mengikut tempoh tertentu. Berapa tahun? Biasanya ni kalau di sekolah ada buat konsep ni. Kita tak beli mesin tu. Kita sewa, kita bayar sewa. Kalau rosak, kita telefon untuk datang repair. Betul. Okey, jadi Gan, kefahaman kamu terhadap konsep pajakan tu jelaslah. Saya harap kamu tak terkeliru sebab soalan sumber pembiayaan ni ada banyak. Yang tahun lepas SPM Kertas 1 dah keluar tentang overdraft. Jadi pelajar boleh ambil perhatian untuk topik-topik yang lain lah. Okey. Jadi saya teruskan untuk soalan terakhir objektif, soalan pengiraan. Okey, soalan pengiraan ni pelajar cemas sikit bila tengok. Okey, dia bila nampak je soalan pengiraan dia rasa, oh soalan ni memang susah ni, ataupun dia akan pilih baling dadu, jawab je lah mana-mana. So saya harap pelajar-pelajar saya dan pelajar di luar sana dah bersedia untuk jawab soalan pengiraan. Pastikan kalkulator bawa lah dalam dewan peperiksaan. Dan tips untuk soalan pengiraan, mesti hafal formula. Tiada benda yang senang. Untuk dapatkan A tu usaha lebih sikit. Okay, jangan kita tengok. Berdasar maklumat berikut daripada perniagaan RJ Trading bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, berdasarkan maklumat ini, soalannya berapakah nilai pusing ganti stok? Okey, ini selalu yang membantu saya dalam kelas soalan pengiraan ni. Okey, Hugh Jenhan. Jadi saya nak terus tanya dia lah kat sini. Okey, mari kita tanya Hugh. Hugh Jenhan. Okey, Hugh, kira. Jawapan saya D. Sudah kira ke? Ui, cepatnya kira. Sudah. Okey, apa formula pusing ganti stok? Kos jualan bagi stok purata. Kos jualan bahagi stok purata. Tapi saya tak nampak stok purata pun dalam jawapan ni. Macam mana you dapat stok purata? Inventory awal tambah inventory akhir bagi 2. Okey, inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2 sama dengan stok purata. And then dia buat 120,000 bahagi berapa? Bahagi berapa? RM28,000. Ya. 28,500 kan? Betul? Okey, jadi jawapan yang didapat ialah D, 4.21 kali. Jadi soalan pengiraan bagi calon yang menghafal formula ni, advantage untuk kertas 1 dia senang nak kira. Untuk kertas 2 pula, apabila dia tulis saja formula pun, dia dah dapat markah. Jadi contohlah dia tulis formula tapi dia kira salah. Markah tetap ada untuk dia hafal formula tu. Jadi perniagaan ni sebenarnya banyak memudahkan pelajar untuk skor lah. Jadi saya rasa tiada sepatutnya dalam kalangan pelajar. Tak salah saya dengar dalam dekat 89,000 calon perniagaan tahun ni. Sepatutnya dalam kalangan mereka ni tak ada rasa niat untuk gagal ataupun sekadar nak dapat E atau D subjek ini. Sebab ini merupakan subjek elektif. Jadi buat apa kita ambil subjek elektif semata-mata untuk lulus. Kalau boleh pergi sampai A lah. Betul. Okey. Ini soalan objektif.
4 lah kita pergi hari ni. Kalau nak pergi semua, tak sempat kita hari ni. Ya, kalau ada 2 hari untuk praktis 2 mungkin hari cukup. memang saya akan pergi setiap bab tu kita akan pergilah. Ya, tapi kita ada 1 jam sahaja. Okey, jadi memang latih to be soalan objektif ni sangat berguna pada saat-saat akhir ni untuk bantu dia elakkan kecuaian pada poin-poin yang senang. Jadi teruskan buat latih to be objektif ni untuk dia kekal momentum dapat 30 markah ke atas untuk kertas 1. Jadi habis kertas 1 tu, saya akan pergi untuk kertas 2. Boleh ke saya teruskan lagi, Hafiz? Boleh, cikgu. Sempat. Teruskan. Okey, jadi untuk kertas 2, pada 16 hari bulan bermula pada jam 10 pagi sehingga 12.15. Okey, calon akan dapat kertas untuk bahagian A, bahagian B dan C. Apa yang saya nak ingatkan calon, bahagian A ada 6 soalan, pilih 5 yang terbaik. Bahagian B ada 3 soalan, pilih 2 yang terbaik. Dan 1 soalan kajian kes wajib jawab. Jadi kebanyakan pelajar dia tak akan jawab bahagian C dulu. Dia akan pergi bahagian A. Ambil masa kamu untuk pilih. Kalau kamu tengok soalan 1, 2, 3, pattern soalan SPM baru 2 tahun Kita nak compare banyak pun tak boleh. Ya, betul. Sebab kertas perniagaan ni masih lagi baru. Ini ialah batch yang ketiga. Batch yang ketiga. Jadi soalan 1, 2, 3 ialah tingkatan 4. Soalan 4, 5, 6 ialah tingkatan 5. Jadi pelajar yang rasa dikuasai tingkatan 5 tu lebih, dia mungkin akan pilih 4, 5, 6 lah. Diikuti 2 lain. Saya suruh pilih dulu. Tapi kalau masa tu ada, buat je semua. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Markah akan diberikan kepada jawapan yang tertinggi sekali. Ya, baik. Jadi advantage, jangan buang masa. Kalau nak pergi tandas tu, pergi tandas lebih awal sebelum start kertas. Gunakan 2 jam 15 minit tu dengan baik. Okay, soalan B, pilih 2. Memang selalunya 2 tahun ni ada soalan pengiraan dekat bahagian B. Soalan B ni pilihan. Jadi kalau pelajar tak kuasai pengiraan, dia memang tak pilih soalan pengiraan. Tapi ruginya soalan pengiraan ni selalu partner soalan dia tu soalan yang agak mudah. Jadi kalau dia boleh jawab soalan yang mudah, kemudian soalan pengiraan tu dia biarkan kosong, rugilah markah dekat situ. Sedangkan soalan pengiraan ni walaupun dia ada mirip macam akaun, tapi dia tak sesukar soalan akaun lah. Okay, jadi kalau pelajar akaun yang ambil perniagaan, dia memang selamba lah jawab. Ya, betul. Lagi selamba. Tapi pelajar-pelajar Raja Jumaat saya ni pun selamba juga soalan pengiraan. Ni, boleh. Dia dah kuasai dengan baik dah. Nampak? Sonyom je kan masing-masing. Yakin je nak duduk peperiksaan waktu hari Selasa ni. Okey. Jadi yang last kali ialah soalan kajian kes. Memang soalan ada petikan, ada jadual, ada gambar. Itu memang calon sebenarnya dia rasa macam susah soalan kajian kes. Tapi hari ini saya tunjukkan bagaimana kaedah mudahnya dia boleh baca soalan kajian kes ni dan boleh skor markah yang tinggi untuk soalan kajian kes. Okey, saya teruskan Afiq. Baik, silakan. Okey, sebelum pergi kepada kertas 2 ni, semakan semula kata-kata kunci yang terlibat dalam kertas perniagaan. Okey, jadi kat sini hanya saya senaraikan. Kaedah jawab tu sepatutnya boleh tonton dalam YouTube Didik TV NTV7 Perniagaan. Saya dah terangkan setiap satu bagaimana calon perlu tulis jawapan untuk setiap kata kunci ni. Kata kunci ni penting, Fik. Ya, betul. Sebab jika mereka salah jawab, tidak seperti apa yang kata kunci minta, dia akan kehilangan markah tanpa dia sedar. Walaupun jawapan itu betul. Jawapan tu mungkin betul. Mungkin jawapan mungkin contoh. hampir-hampir. Sikitlah, Fik. Contoh terangkan. Ada 4 markah. Dia bagi 4 fakta. 4 fakta tu kita tak nak. Kita nak terangkan kalau 4 markah. Fakta, huraian, fakta, huraian. Baru dia dapat markah 4 penuh. Kalau tak, dia akan rugilah. Jadi pelajar-pelajar saya yang kat sini, tolong ingat. Murka saya tu kalau dia tak ikut apa yang telah saya terangkan. Daripada dia mula-mula menjengah subjek perniagaan 2019, masuk 2020. 2021 pun study ni lagi. Jadi no excuse anymore. Baik. Okey, saya dah cakap dah 12 hari masa gap yang ada. Terus skor untuk dapatkan A. Boleh. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, sedikit kata kunci yang saya gunakan hari ini kita boleh tengok. Okey, kata kunci yang pertama berkaitan jelaskan. Okey, saya bacakan soalan. Encik Mukarrabin ingin mengusahakan tanaman berasaskan buah-buahan tempatan di tanah seluas 5 ekar dan bercadang membuat permohonan pinjaman daripada Agrobank. Jelaskan prosedur permohonan pembiayaan yang perlu dilakukan oleh Encik Mukarrabin. Sebenarnya soalan ni dah banyak kali dah diajar dalam kelas. Jadi sepatutnya pelajar boleh. Kalau prosedur, biasakan tulis jawapan tu ikut urutan. Dia kalau tak ikut urutan, dia akan ada miss point kat situ lah. Okay, contoh jawapan saya nak dengar. Lim Ming Han.
Bagaimana prosedur? Ya, Apa jawapan kamu? ya. Jawapan poin pertama ialah menyediakan rancangan perniagaan. Okey, betul menyediakan rancangan perniagaan. Poin kedua ialah mendapatkan khidmat nasihat pegawai Agrobank. Okey, mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai Agrobank. Yang kedua, yang ketiga. Ketiga ialah menghantar permohonan untuk diproses. Menghantar permohonan untuk diproses. Okey, dah dapat khidmat nasihat, hantar. Kemudian, Kemudian poin keempat ialah mendapatkan jawapan lulus atau tidak dari pada pihak Agrobank. okey, dapat jawapan lulus atau tidak. Ada lagi? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ingat ke tak ingat? Tak ingat? Tak ingat. Tak apa. Dapat 4 tu pun dah Alhamdulillah. Syukur dah dapat 4/5 markah. Okey. Tapi kalau keluar soalan ni, kamu kena tambah satu lagi poin. Okey, saya tunjukkan jawapan. Apa dia? Apa yang disebutkan ni. Daripada menyediakan rancangan perniagaan sehingga 4 tadi tu. Menghantar permohonan. Oh, sorry. Okey. Menyediakan dokumen lengkap, hantar permohonan, kemudian dapat lulus ke tak lulus. Dia mungkin boleh tambah lagi jawapan. Menandatangani kontrak dengan Agrobank, memperoleh surat kelulusan. Jadi pelajar, bila soalan ni tentang Agrobank, masukkan jawapan perkataan Agrobank tu dalam jawapan. Ni soalan ada stimulus. Soalan ada stimulus. Jika calon tulis jawapan tidak merujuk kepada soalan, mereka akan dikenakan penalti 1 markah. Sedangkan dia kata dia tulis betul. Dia kata menjadikan RP, mendapatkan khidmat nasihat, hantar borang, mendapat kelulusan, menandatangi perjanjian. Tapi dia cerita umum saja. Dia dapat 5 markah, kemudian dia akan tolak 1 markah kerana tiada kaitan dengan stimulus. Okey. Jadi pastikan pelajar menceritakan jawapan berkaitan dengan stimulus. Boleh saya teruskan kata kunci berikutnya? Boleh. Silakan cikgu. Kata kunci berikutnya. Terangkan. Okey, terangkan. Afiq boleh bacakan? Boleh. Gaya pengurusan negatif boleh menyebabkan persekitaran kerja yang tidak kondusif dan tidak produktif. Okey. Terangkan gaya pengurusan yang dimaksudkan. 4 markah. Okey, tadi Afiq nak dengar suara siapa tadi? Saya nak dengar suara. Silakanlah cikgu. Cikgu nak dengar suara siapa? Tadi kita tak dengar suara Nurin kan? Ya, Mikrofon suara dia kan? Nurin. Okey, sekarang kita dengar. Mikrofon dia berfungsi ke tak? Nurin, cubaan suara. Alhamdulillah. Dengar pun. Soalan ini minta saya terangkan. Okey. Jadi saya akan tulis jawapan 2 fakta dan 2 huraian. Okey, bagus. Yang pertama gaya pengurusan laissez-faire. Laissez-faire. Iaitu majikan memberi kebebasan kepada pekerja. Okey, penerangannya betul. Oleh itu pekerja mengambil kesempatan. Okey, banyak tu huraian tu. Lagi seterusnya. Kedua, gaya pengurusan autokratik, majikan yang tegas. Majikan yang terlampau tegas. Okey, Nurin, terima kasih. Terima kasih, Nurin. Okey, dia sebut tu gaya pengurusan laissez-faire. Afiq boleh hijau laissez-faire. 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 Okey, Afiq. Ejaan yang tepat. Tapi baguslah. Tapi kalau soal pelajar, dia eja tak tepat, tapi bunyi dia ada, kita terima markah tu. Jadi janganlah risau, tak reti sangat eja kan. Dia eja asalkan bunyi laissez-faire. Okeylah. Okey, gaya pengurusan laissez-faire yang disebutkan Nurin tadi, kita tengok dalam jawapan. Yang ni majikan memberi kebebasan. Jadi ada berlaku tingkah laku. Kat sini mana tadi Nurin tu diterangkan ada 2 huraian tau. Fakta sepatutnya 1 huraian. Tapi sebenarnya bila terangkan 1 fakta ada 2 huraian. 2 huraian tu ada markah sebenarnya. Oh, jadi dua dia ada 1 fakta, 2 markah huraian. Okey. Dia tinggal 1 lagi fakta. Fakta yang disebut berikutnya tadi, gaya pengurusan autokratik. Dia kata tindakan majikan yang tegas. Pelajar saya memang saya ingatkan, jawab biar lebih. Biar melebihi kehendak soalan. Kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita tulis tu mungkin tersilap tulis. Jadi kita ada backup. Biar tulis lebih. Saya rasa 2 jam 15 minit tu pelajar boleh gunakan sebaik mungkin untuk tulis lebih. Sebab saya tak nak nanti bila dia keluar dewan, sebab habis peperiksaan ni dia dah hilang terus dah perniagaan ni. Betul. Walaupun dia boleh gunakan untuk ke arah keusahawanan ataupun nak sambung belajar, masih boleh pakai lagi lah. Betul. Okey, bagus Nurin jawapan tu. Okey, saya teruskan untuk kata kunci berikutnya. Huraikan. Huraikan ni tolong hati-hati. Pelajar selalu tak ambil berat tentang kata kunci huraikan sebab dia rasa huraikan ni jawab macam biasa je. Kalau Afiq lah, huraikan nak jawab macam mana Afiq?
Huraikan. Kita perlu sertakan fakta, kemudian kena ada huraian. Okey, fakta huraian lah. Fakta huraian lah. Okey, Afiq bagi fakta huraian. Kalau markahnya 6, Afiq akan dapat maksimum sampai 4 je. Oh, 4 saja. Kenapa apa yang kurang? Kita try tanya. Tu tadi mikrofon Yusairah tu tak bunyi juga. Okey, sekarang kita bunyi tanya tak bunyi. Yusairah. Yusairah. Soalan ni huraikan sumber fizikal tersebut. Bagaimana kamu akan jawab soalan ni? Jawapan tu saya akan ada satu fakta, ada huraian, ada contoh. Contoh Afiq. Jangan lupa yang tu. Saya lupa ada contoh. Betul. Okey, dia akan dapat full mark lah. Jadi untuk soalan ni Yusairah, huraikan sumber fizikal. Soalan ni ada gambar. Ada gambar maksudnya ada stimulus. Jawapan mesti berkaitan dengan stimulus. Okey, Yusairah, apa jawapan kamu? Poin yang pertama, Okey. saya akan tulis bangunan. Bangunan. Okey, apa penerangan kepada bangunan? Merupakan tempat menjalankan operasi perniagaan. Okey, itu penerangan kepada fakta tersebut. Contohnya? Contohnya seperti bengkel kereta Auto for You. Okey, dia ada tulis sini bengkel kereta Auto for You. Ambil je. Ambil daripada gambar ni, bawa turun sebagai contoh, Vic. Jadi betul, Yusra. Okey, dia dapat 3 markah. Okey, mana datang 3 markah berikutnya? Poin yang kedua, Okey. saya akan tulis stok. Okey, stok. Penerangan kepada stok? Iaitu barang yang perlu disimpan bagi memastikan bekalan berterusan. Okey, mantap jawapan tu. Seperti dalam buku teks. Ya, baik. Okey. Contoh alat ganti kenderaan. Nampak? Contoh alat ganti kenderaan Alat ganti berkaitan kenderaan. dengan bengkel ni. Jadi, Isarah bagus. Dia akan dapat 6 markah dekat 6 situ. markah cukup. Okey, cukuplah komplit. Kalau dia rasa nak tulis lebih, berkaitan gambar tu, mungkin dia akan masuk mesin peralatan, peralatan teknologi maklumat. Tapi yang penting mesti fakta, huraian, contoh. Kalau dia tulis fakta je, Fik, yang warna hitam atas ni bangunan, mesin, peralatan, stok, dia akan dapat situ nampak ada 4 markah, betul? Betul. Tapi sebab ini ialah fakta, dia akan dapat 2 je markah. Sebab nampak, untuk soalan ni, mana-mana 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh mengikut stimulus gambar tersebut. Baik, cikgu. okey. Terima kasih, cikgu. Penerangan yang sangat lengkap. Jadi kena ingat, kena ada fakta, huraian dan juga contoh. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini untuk kajian kes, ya cikgu ya? Tapi kita tak habis lagi kertas 2 ni. Mungkin ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Jadi kita akan sambung selepas ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Boleh berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Subjek perniagaan merupakan subjek bonus bagi saya untuk mendapatkan A+. Jika kita mengikuti bimbingan cikgu, maka kita akan memahami formula dan cara menjawab dengan mudah. Face your final exam, guys, knowing that you will perform well because business students are the best. So, guys, I wishing you best of luck on Tuesday. So, break a leg, guys. Bagi saya, subjek perniagaan merupakan subjek yang menarik dan mudah untuk kita skor A kerana subjek perniagaan merupakan subjek yang mudah untuk dipahami. Gambaran pula jika kita mendapat guru yang terbaik untuk mengajar kita dan kita dapat faham tentang pembelajarannya dengan jelas dan mendalam, insya-Allah kita dapat menjawab semua soalan dengan lancar. Selamat menjawab semua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan dan juga Cikgu Hamzi untuk subjek perniagaan. Baik, Cikgu, mari kita sambung. Di mana kita terhenti tadi? Silakan. Okey, Cikgu. tadi kalau ikutkan untuk kertas 2 saya rasa dah selesai lah. Asalkan pelajar fahami kata kunci. Tapi apabila dia fahami kata kunci pun, tapi kalau isi kandungan dia tak tahu, pun tak boleh juga. Ya, betul. Seperti yang saya bagi tu di awal rancangan tadi, 11 topik tu dia mesti kuasai dengan baik. Apabila kuasai konten tu dengan baik, barulah kita sesuaikan dengan kata kunci berikut untuk jawab soalan untuk dapat markah semaksimum mungkin. Baik. Okey, jadi untuk pastikan markah tu sentiasa banyak, ada ke soalan yang kita boleh sasar untuk skor perniagaan ni? Ada. Oh, ada. Di mana kita nak cari sebenarnya? Kita tengok soalan kajian kes. Hari ini kita mesti tahu bahawa soalan kajian kes ini ialah lubuk markah yang perlu dimanfaatkan. Sebenarnya kebanyakan pelajar dia rasa soalan kajian kes ni susah. Ya, betul. Sebab soalan kajian kes ada
petikan, ada gambar, ada graf, mungkin ada carta. Jadi menyebabkan pelajar rasa susah. Tapi apabila gunakan kaedah yang betul, cara yang betul, sepatutnya pelajar tu akan boleh jawab dengan baik. Contoh saya biasa gunakan dalam kelas saya lah. Okey, saya buat soalan kajian kes. Okey, contoh Ming Han. Saya nak tanya. Lee Ming Han. Ya, cikgu. Macam mana sepatutnya kita jawab soalan kajian kes? Untuk jawab itu kajian kes, kita perlu baca soalan dahulu. Okey. Lepas tu gariskan poin yang penting pada soalan. Okey. And then fahamkan soalan dan baru kita bacakan kes. Okey, bagus Mihan. Saya harap kamu boleh gunakan tips tu untuk 16 hari bulan tu nanti. Okey, jadi seperti yang Mihan sebut tadi, baca soalan dan kena pasti topik dalam setiap soalan. Sebab apa? Kita kena kenal pasti isu apa yang ada pada setiap soalan. Baru kita akan alert lah. Kemudian biasanya jawapan memang ada dalam kes. Tinggal pelajar nak keluarkan jawapan tu dan tulis dalam jawapan. Dan mungkin tambahan markah lagi dia akan ambil dari luar lah. Okay, jadi ada soalan-soalan kebat juga, tak apa. Yang penting poin yang memang dah disediakan tu bawa keluar. Kita gunakan. Gunakan sebaik mungkin. Okay, jadi jawapan soalan ni melibatkan 4 ke 5 topik. Dan markah memang dikiralah, jangan tinggalkan kosong. Jangan rasa sekarang dah niat-niat tak nak jawab soalan kajian kes. Rugi besar. Rugi besar. Okay, jadi soalan. Okay, saya ada tunjukkan contoh soalan. Boleh kalau pelajar ada simpanan soalan kajian kes SPM 2018. Okay, tahun pertama. Ini contoh soalan. Nampak dia ada petikan, dia ada gambar, dia ada graf. Okay, jadi jangan terus baca sebab nanti pelajar akan stres. Biasanya pelajar akan jawab kajian kes ni dah pukul 11 lebih dalam Dewan Fik. Kalau Dewan ada aircon tak apa Fik, sejuk. Kalau Dewan panas pukul 11.30 tu, dia dah tak sabar. Berpeluh dah dahi. Tambah kalau dia paper terakhir ni, dia dah tak sabar dah. Mak punya masakan kat rumah dah menanti-nanti. Okay, jadi sabar dulu sehingga 12.15 masa tamat menjawab. Jadi kita baca soalan dulu. Okay, kita tengok soalan. Okay, yang pertama terangkan klasifikasi perniagaan Lia Layer Enterprise LLE. Okey, contohlah pelajar dah baca soalan, dia nak tahu soalan ni tajuk bab apa. Bagi tahu dulu. Okey, contoh Nurin. Klasifikasi ni bab berapa? Klasifikasi perniagaan? Bab 1 tingkatan 4. Oh, tingkatan 4. Klasifikasi ni tanya tentang apa? Saiz dan sektor. Okey, bagus. Nampak? Bila dia tahu 4 markah. Terangkan 2 fakta, 2 huraian. So saiz ada 2 markah, sektor ada 2 markah. Okey, dia dah alert kat situ. So seperti mana saya tulis, okey, 2 fakta, 2 huraian. Okey. Soalan B, bersetujukah anda dengan cara pembungkusan yang digunakan oleh LLE? Beri alasan anda. Jadi soalan ni mungkin pelajar tak boleh refer mana-mana buku, dia kena tengok kes. Tengok kes. Jadi saya rasa soalan ni bila tanya tentang kes, siapa-siapa pun boleh jawab. Pilih setuju atau tidak. Sebab dia tanya bersetuju ke anda. Ingat soalan SPM jika tanya pendapat atau suruh buat pilihan, tak ada salah mana-mana. You pilihlah mana-mana berserta alasan. Kalau dia nak jawab dua-dua pun boleh sebenarnya, Fik. Okey. Soalan C. Mengapakah Encik Azam membuat keputusan sedemikian? Okey, dia gariskan keputusan sedemikian. So, apabila dia baca kes nanti, dia akan alert apa keputusan Encik Azam ni. Jadi, kita dah sedia kat sini. Okey, kat sini dah ada. Kemudian D, apakah trend perniagaan LLE bagi tempoh 3 tahun? Ini pun 2 markah. Rujuk pada graf. Ni soalan bab 2 tingkatan 4. Trend. Dan last kali, jelaskan tindakan lain. Okey, biasanya soalan kajian kes, soalan E ni dia susah sikit sebab dia minta pendapat pandangan pelajar, soalan kebat lah. Jadi bila soalan kebat ni, pelajar mungkin dia rasa mencabar sikit nak jawab. Betul. Tapi yang awal-awal ni boleh jawab dengan baik sepatutnya. Okey, jadi saya nak ajarlah sepatutnya cara mudah untuk jawab soalan kajian kes. Apabila kita dah tahu setiap topik isu yang nak ditanya dalam kes, baru kita baca kes. Apabila kita baca kes, kita nampak je point, kita tandakan berhenti di mana-mana tempat tersebut, and then kita jawab soalan A. Saya bagi tahu, soalan kajian kes ni untuk 2 tahun SPM ni, soalan tu disusun ikut perenggan by perenggan. Kalau tak perenggan pun dia akan memang menurun lah. So daripada perenggan pertama tu soalan yang A, kemudian dia ikut soalan B. Jadi baca hati-hati, jangan stres. Okey, saya nak tunjukkan cara mudahnya untuk soalan kajian kes ni. Okey. Okey. Boleh tengok saya nak buat
sesi macam dalam kelas sikit. Baik, boleh? Okey, saya dah sediakan ni. Oh, penat ni macam nak kena observe, Fik. Saya sediakan bahan ni. Okey, faham. Okey, jadi apabila calon baca soalan, dia tadi terangkan klasifikasi. Dia dah nampak klasifikasi. Okey, soalan 1. Jadi baca yang pertama. Baca perenggan pertama. Apabila dia baca perenggan pertama, seperti yang Nurin cakap tadi, berkaitan saiz dan sektor. Dia tahu saiz dan sektor ni apa ceritanya. Jadi apabila dia baca petikan daripada Lia Layer Enterprise ini, dia akan nampak sini dibantu oleh 10 orang pekerja tetap. Biasanya jumlah pekerja ni berkaitan dengan saiz. Okey, saiz. Okey, ini dah ada saiz. Kemudian dia baca lagi, dia tak jumpa pun sektor. Baca lagi. Perniagaan LLE menjual kek sejuk beku. Menjual kek sejuk beku. Okey, dia kata, ini dah memang soalan pertama tanya ni. Jadi dia berhenti dulu dekat sini. Contoh berhenti, jawab soalan A. Soalan A terangkan klasifikasi, dia akan jawab saiz kecil. Itu jawapan daripada luar. Saiz kecil. Kemudian dia kata kenapa saiz kecil? Ambil 10 orang pekerja tetap. Turunkan dalam jawapan. Yang kedua, sektor. Dia tengok dia jual kek. Jual kek berkaitan perkhidmatan. Okay, kita jual kek. Jadi sektor perkhidmatan ialah sektor ketiga. Okay, sama ada dia jawab ketiga atau tertier, tak ada masalah. Dia sektor primer, sekunder, tertier. Tapi kalau dia tak ingat pun istilah ni, dia boleh pakai yang pertama, kedua, ketiga. Tak ada masalah, Fik. Okey, sama untuk paper perniagaan ni, kalau istilah tu dia memang tahu bahasa Inggeris, tulis je dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. Jangan tulis dalam bahasa Arab je. Bahasa Arab ke bahasa Tamil ke. Mungkin itu dah terlalu advance, cikgu. Itu terlalu advance lah, susah sikit lah. Jadi bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu kita consider lagi untuk terima jawapan tersebut. Jangan sukakan pemeriksa. Betul. Okey, jadi dia dah dapat jawapan ni. Okey, kemudian kita pergi soalan B. Soalan B tadi macam lebihkan soalan terbuka. Mana pelajar tu kalau dia tak baca buku pun, dia memang boleh jawab. Contoh macam ni, bersetujukah anda dengan cara pembungkusan? Afiq nampak tak cara pembungkusan? Nampak. Okey, saya tanya Afiq. Afiq setuju ke tak setuju dengan cara pembungkusan ni? Antara setuju dengan tidak, saya pilih setuju lah, cikgu. Okey, Afiq pilih setuju. Afiq pilih setuju je, dah ada 1 markah. Setuju pun dah ada markah? Cakap setuju je, belum cakap apa-apa lagi. Pilih tidak setuju pun dapat markah juga? Dapat juga markah. Oh, baik. Okay, tak apa, sekarang Afiq pergi yang setuju dulu. Setuju dulu, Kenapa Afiq setuju? Okey, pertama... Afiq nampak lah, tengok-tengok lah. Saya nampak menarik lah sebab dia macam ada warna. Jadi Afiq kata sebab dia macam menarik, dia ada warna. Menarik tu 1 markah Afiq, warna tu markah yang kedua. Ada warna. Ingat soalan SPM untuk perniagaan kalau dia buat soalan tu berwarna, jangan ingat saja-saja kita habiskan duit nak printing berwarna tau. Macam kat sekolah pun kita, cikgu pun print, ambil yang tak berwarna je. Yang berwarna tengok saya punya contoh. Macam tu saya buat dengan pelajar saya. Nak bagi berwarna semua, tapi kadang kita bagi je sebab kita nak dia biasakan dengan soalan SPM. Jadi kalau berwarna pun maksudnya ada Afiq jawab dengan jawapan. Setuju, menarik, berwarna, dah ada 3 markah Afiq. Okey, 3 markah. Mana-mana contoh jawapan. Afiq kata tadi setuju. Kalau tak setuju. Kalau tak setuju macam mana pula? Okey Afiq. Kalau Afiq tak setuju pula, apa pandangan Afiq terhadap kalau rasa tak setujulah? Saya rasa macam mungkin pembungkusan tu tak berapa nak sesuai kot. Tak sesuai lagi. Tak berapa nak sesuai. Kemudian mungkin terlalu terbuka. Dia macam yang pertama tu terlalu terbuka kan? Ni dah masuk dalam pinggan, Fi. Tu dah letak dalam pinggan. Ni pembungkusan dia. Pembungkusan dia dalam kotak. Banyak warna ke bungkusan dia? Tak, banyak warna. Satu warna je kan? Satu warna saja. Satu warna. Okey, jadi macam untuk soalan tanya tentang pendapat ni, boleh pilih. Kalau calon mula-mula dah pilih setuju, and then dia bagi alasan, tiba-tiba dia rasa macam, kalau aku nak pilih tak setuju macam mana? Tak apa. Kalau rasa ada masa, dia boleh tulis jawapan tu di bawah pula. Setuju, alasan. Tak setuju, alasan. Apa yang pemeriksa selalunya akan buat, macam saya tanda dekat sekolah pun, kita akan tengok mana pilihan jawapan tu yang lebih banyak. Okey, jadi pilihan jawapan yang lebih banyak tu, itu yang kita ambil sebagai jawapan calon. Baik. Jadi, dah habis soalan B ni, dah refer kepada gambar ni tadi. Bila dah habis refer gambar, jadi soalan C, poin di bawahnya lah. Jadi poin yang awal-awal tu mungkin sebenarnya tak ada kaitan lah. Dia nak cantikkan petikan. Jadi terus pergi perenggan yang ketiga. Baik. Dalam kita baca perenggan ketiga tadi, kita nak perasan Encik Azam, dia ada membuat keputusan. Keputusan apa? Jika pelajar baca, dia akan baca Encik Azam menyertai perniagaan sebagai rakan kongsi, namun begitu membuat untuk menyumbangkan modal sahaja.
dia nak bagi modal sahaja. Okay. Kalau pelajar perniagaan selalu tahu ni. Kita try. Siapa ni? Kita cuba nak tanya ni. Okey, cikgu nak cuba siapa? Okey, Gan Yileh. Okey. Gan, saya tanya. Dia nak sertai sebagai rakan kongsi, dia bagi modal sahaja. You rasa kenapa dia buat keputusan sedemikian? Sebab yang tu modal dia mudah untuk dapat. Kenapa dia nak bagi modal je? Berkaitan perniagaan perkongsian apa tu? Rakan kongsi apa tu? Yang tu rakan kongsi lelap. Okey. Bagus. Rakan kongsi lelap. Lelap maksudnya tidur lah. Sleeping partner. Sleeping partner. Mana dia bagi modal saja. Yeah. Jadi, memang dia dah bagi tahu sebagai rakan kongsi. Tapi dia tak bagi tahu rakan kongsi apa. Dia kata mengapa ingin membuat keputusan sedemikian. Jadi pelajar dah dapat bayangkan rakan kongsi lelap. Jadikan tu sebagai jawapan. Kalau tengok dalam jawapan yang saya sediakan untuk calon, untuk menjadi rakan kongsi lelap, kat situ pun dah ada markah. Jadi kemudian dia ceritakanlah tentang rakan kongsi lelap ni apa yang berkaitan. Jadi begitulah cara jawab soalan kajian kes, ikut urutan jawab. Tengok soalan, baca petikan sikit, jumpa poin, jawab. Jadi dekat sini sebenarnya banyak jawapan disediakan dalam petikan untuk pelajar keluarkan. Tapi kalau pelajar tu salin semua sebiji, dia tak dapat markah. Dia tak dapat markah lah sebab dia tak tahu. Pemeriksa mungkin dapat kesan yang dia pun tak tahu jawapan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dia baca betul-betul, dia tahu kat mana nak poin jawapan tu. So saya harap pelajar-pelajar saya 6 orang ni bersama pelajar yang lain di rumah boleh skor kertas kajian kes ni dengan baiklah. Sampai hujung ni mungkin dia akan fikir sikit. Jadi soalan yang akhir kena fikir tu boleh top up hujung-hujung masa lah. Yang penting jawab dulu semua soalan dengan baik. Kemudian bila ada masa lagi boleh top up lagi jawapan. Yang penting jangan tak cuba jawab langsung ya cikgu. Jangan tak cuba, jangan biarkan kosong lah untuk soalan ni. Yang terakhir itu sebab soalan kebat. Soalan terakhir itu soalan kebat lah. Tapi apabila soalan terakhir tu 4 ke 5 markah, kalau 15 awal dia dah skor, sepatutnya dia dah selesa dah tu. Jadi tips untuk pelajar-pelajar skor minit akhir, cuba tengok jadual skor. Jadual skor ni di mana kedudukan anda. Baik. Okey. Pelajar semua untung perniagaan ni Afiq sebab kita dah ada carry mark Afiq. Kita dah buat kerja khusus. Dah ada kerja khusus pelajar ni dah buat betul-betul fight hari tu daripada bulan 4, sepatutnya sampai bulan 8, tangguh sampai bulan 11, tangguh lagi sampai awal tahun ni. Jadi kebanyakan pelajar hampir perfect lah buat kerja khusus tu. Jadi kalau lah contoh pelajar tu bermasalah kerja khususnya dapat sehingga 14 markah ke, dia masih lagi boleh kejar sehingga C, sehingga kredit. Saya tak nak dia sekadar lulus, kejar sampai kredit. Bagaimana dia nak kejar kredit ni? Kertas satu tu cuba skor 26/40. 26/40 maksudnya dia wajarannya ialah 13%. Untuk kertas 2 ni dia nak dapatkan sekurangnya 23/60 ni. Bahagian A per 50 tadi saya nak dia skor 20 saja. Bahagian B daripada 30 markah cuba dapatkan 10 markah. Dan kajian kes yang kita nampak macam senang ni, Afiq pun dapat berapa markah dah tadi? Saya nak dia 8 je. 8/20. Total up semua ni ada lebih kurang 38%. 38% Fik. Belajar 2 tahun lebih takkan tak boleh dapat. Rugi. Jadi 38% dia dapat. Bila wajaran 60%, dia akan dapat 23%. Tambahkan 3 kertas ni, dia dapat 50. Dah 50 walaupun dia kata macam susah aje perniagaan ni. Dia dah boleh nampak kat sini. Jadi pelajar-pelajar yang 6 orang ni, kamu memang bukan kategori yang ni. Kamu kategori yang bawah ni. Dia ramai yang dapat 20 markah tu. Jadi tengok bagaimana nak dapatkan sehingga 81A. Tapi saya tak nak 81 Fik. Saya minta dia A+. Sebab saya cakap ni kalau dapat A+, saya bagi seorang RM50. Calon saya 24 orang. Saya nak jawab lah Selasa ni. Alamak. Nak jawab kalau juga. 24 orang dapat A+, kali 50 tak apa saya kata. Saya jual lah sport rim ke apa yang patut. Mana yang boleh lah. Tak apa cikgu boleh jual exhaust tu. Itulah. Kita jual exhaust ke. Yang penting kita nak pelajar-pelajar tu cemerlang. Ya, baik. Dia rasa puas hati dengan jawapan dia. So, baiklah. Jadi, cikgu, selesailah kita punya latih tubi pecutan akhir untuk subjek perniagaan hari ini, cikgu. Okey, sebelum kita mengakhiri episod untuk subjek perniagaan hari ini, cikgu ada tak kata-kata akhir, tips sebab hari Selasa ni mereka nak jawab dan waktu pagi betul cikgu ya? Betul. Jadi harapan saya untuk semua pelajar, untuk 6 orang pelajar dan
baki pelajar yang lain, termasuk juga pelajar-pelajar di rumah. Beri perhatian kepada semua topik. Sekarang ni buat je latih to be objektif tu dengan baik. Okay, jadi ada dalam kalangan pelajar-pelajar ni merupakan calon paper terakhir lah untuk perniagaan. Jadi jangan akhiri paper perniagaan ni dengan perkara-perkara yang tidak baik. Saya tak nak ada kalangan kamu yang membuat perkara yang tidak baik sejurus tamat kertas peperiksaan perniagaan ini. Seperti mana yang kamu tengok sebelum ni, saya tak nak berlaku itu. Mungkin ada dalam kalangan pelajar saya ni, pelajar yang Cina ialah paper terakhir perniagaan. Pelajar Muslim masih ada tasawur Islam. Jadi tak apa, dia boleh fokus untuk tasawur. Jika ni paper terakhir, pastikan penghabisan tu dengan baik, buat dengan baik untuk kertas 1 dan kertas 2, sabar sehingga 12-15. Masa terakhir buat yang terbaik supaya bila kamu keluar kamu kena ingat, habisnya SPM ni sebenarnya kehidupan sebenar tu baru bermula. Baru dia tahu hero tak hero bila nak pergi ke dunia luar. Betul? Betul kan? Jadi semua pelajar tolong jadikan SPM yang tahun mencabar ini sebagai satu keputusan yang baik yang kamu akan terima mungkin dalam bulan 5 atau bulan 6 keputusannya. Saya tak nak kamu menangis masa itu sebabkan sedih, tapi biar menangis sebab gembira mendapat A+ perniagaan SPM 2020. Jom jadikan sesuatu perkara itu unexpected. Kemudian make yourself from zero to hero. Baiklah, jadi sekarang ni kita dah mengakhiri episod untuk subjek perniagaan dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Hamzi bin Ismail dari SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Apa dia? Ada pensyarah saya dari UUM pesan untuk calon-calon yang dapat A perniagaan ni, kami menantikan kehadiran anda di sana. Wow. Universiti Utara Malaysia. Baik. Okey. Jadi kepada pelajar-pelajar perniagaan, sebab saya pun pelajar perniagaan juga. Okey, Vic. Baiklah. Jadi saya nak wish you guys good luck semua dan kepada pelajar-pelajar SMK Raja Jumaat Port Dickson, do your best hari Selasa ni, okey? Mereka ada paper juga hari Isnin, cikgu ya? Ada bahasa Cina. Bahasa Cina dan juga tasawur Islam yang tasawur Islam minggu depan, lambat lagi. Minggu depan lambat lagi. Itu paper A minggu depan. Okey, baik. Jadi kepada pelajar-pelajar bahasa Cina, boleh fokus dulu bahasa Cina, kemudian skor untuk subjek perniagaan dan juga pelajar-pelajar di rumah. Baiklah, jadi kita mengakhiri episod pada kali ini. Semoga apa saja yang dapat dikongsikan dalam Road to Success dapat memberi manfaat dan juga anda memudahkan anda semua untuk menjawab sewaktu peperiksaan nanti. So, I wish you guys good luck. Kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Dengan ini mendoakan kepada anak saya dan juga semua calon SPM yang akan menduduki dan menjawab kertas subjek perniagaan pada hari Selasa bersamaan 16 Mac 2021. Didoakan semoga dipermudahkan dan beroleh kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Sentiasa mendoakan anak dia dan calon SPM yang akan menjawab kertas perniagaan pada hari Selasa bersamaan 16 hari bulan 3 tahun 2021. Semoga dipermudahkan dan dikurniakan kejayaan.